Assalamualaikum dan selamat pagi semua pelajar-pelajar. Okey, bertemu kembali kita dalam mata pelajaran Seni Visual 2, kertas 970/2 untuk STPM. Okey, hari ini kita nak belajar tentang lukisan perubahan ataupun perekaan. Okey, tajuk kita berkaitan dengan grafik iaitu pembungkusan. Baiklah pelajar-pelajar, sebelum itu kita hendaklah tahu apa itu pembungkusan. Apa dia yang dimaksudkan dengan pembungkusan? Pembungkusan adalah bekas untuk melindungi dan memelihara kualiti sesuatu barangan semasa penyimpanan, penghantaran atau dipamerkan. Bahan pembungkusan bergantung kepada jenis barangan. Okey, sama ada cecair, serbuk, benda yang lembut, yang keras, itu terdiri daripada bahan-bahan seperti kaca, plastik, kertas, kayu, botol, kotak dan lain-lain. Okey, apakah kriteria penting dalam reka bentuk sesuatu pembungkusan? Okey, yang pertama warna. Yang kedua adalah ilustrasi. Yang ketiga tipografi. Seterusnya penerangan. Seterusnya logo, nama dan alamat syarikat. Seterusnya ialah reka bentuk pembungkusan. Seterusnya ialah berkaitan dengan tarikh luput dan lain-lain. Baiklah pelajar-pelajar, seperti yang pelajar ketahui, dalam grafik kita hendaklah mempunyai 3 elemen iaitu tipografi, ilustrasi dan juga warna. Okey, ini adalah untuk ciri-ciri yang perlu ada pada pembungkusan. Jadi terdapat semua elemen grafik tersebut. Okey, yang pertama tipografi. Okey, terdapat tipografi seperti tipografi untuk tajuk ataupun maklumat dia, penerangan, jenama, maklumat. Okey, itu berkaitan dengan tipografi. Seterusnya berkaitan dengan ilustrasi. Okey, ilustrasi tersebut seperti gambar apakah yang hendak diberitahu pada pengguna. Okey, ataupun benda yang hendak produk-produk yang hendak dijual. Okey, tersebut. Kemudian terdapat juga logo syarikat. Okey, pelajar boleh masukkan. Kemudian ada juga barcode. Okey, pelajar boleh masukkan. Ciri-ciri yang perlu adalah pada sesuatu pembungkusan. Seterusnya seperti tarikh luput. Okey, tarikh luput ataupun expired. Barangan pelajar boleh masukkan. Okey, jika kita lihat pada pembungkusan tersebut, ini dalam bentuk 3D. Okey, jadi dia dapat lihat daripada bahagian tepi, depan, atas. Okey. Selalunya berkaitan dengan maklumat, penerangan, ingredient ataupun kandungan selalunya terdapat di bahagian tepi. Cuma bahagian depan ni selalunya berkaitan dengan jenama. Okey, jenama produk tersebut, kemudian ilustrasi produk tersebut, kemudian lagi satu berkaitan dengan logo syarikat. Itu selalunya terdapat di hadapan. Okey, di hadapan sesuatu pembungkusan. Okey, ini adalah contoh ciri yang perlu ada pada pembungkusan. Ini adalah contoh-contoh pembungkusan yang berada di pasaran. Okey, ada dalam bentuk plastik, ada dalam bentuk kotak, ada dalam bentuk botol, kaca, ada dalam bentuk tin dan sebagainya. Ini adalah pelbagai reka bentuk pembungkusan. Ada yang berbentuk silinder, ada dalam bentuk piramid, ada dalam bentuk square, rectangle dan sebagainya lah. Okey, ada dalam bentuk yang lebih
moden, contohnya dalam bentuk organik. Okey. Ini adalah contoh reka bentuk yang kreatif yang terdapat di pasaran. Bentuknya yang lebih menarik dan juga yang lebih kreatif. Ini juga adalah contoh reka bentuk pembungkusan yang kreatif. Terdapat reka bentuk yang menarik. Reka bentuk tersebut akan mempengaruhi pengguna untuk membeli atau memiliki produk tersebut. Ini juga adalah reka bentuk pembungkusan yang kreatif, iaitu reka bentuk buah-buahan seperti pisang, tembikai dan sebagainya. Dengan bentuk kreatif sahaja akan mempengaruhi pengguna untuk memiliki ataupun membeli produk tersebut. Ini adalah reka bentuk botol yang kreatif. Seperti yang pelajar lihat, terdapat pelbagai bentuk. Tidak semestinya dalam bentuk silinder sahaja. Kita boleh menghasilkan pelbagai bentuk supaya bentuk tersebut akan menarik pengguna untuk membeli produk yang akan kita pasarkan. Ini adalah contoh-contoh lain tentang reka bentuk botol yang kreatif. Okey, tidak semestinya dalam bentuk silinder sahaja. Jika pelajar lihat di hadapan, terdapat pelbagai bentuk seperti bentuk piramid, bentuk love, bulatan, bujur dan sebagainya. Ini pun sama dalam bentuk botol. Botol sebenarnya kita isi untuk produk cecair. Okey, ini dalam pelbagai bentuk. Okey, sekarang kita lihat contoh soalan yang berkaitan dengan pembungkusan. Okey, anda dibukakan dengan 3 helai kertas lukisan. Kertas lukisan pertama hendaklah digunakan untuk menjawab soalan A. Kertas lukisan kedua digunakan untuk menjawab soalan B dan kertas lukisan ketiga digunakan untuk menjawab soalan C. Berdasarkan gambar buah rambutan di bawah, anda dikendaki meneliti rupa bentuk buah rambutan tersebut. Buat olahan rupa bentuk buah rambutan tersebut untuk dijadikan ilustrasi pembungkusan air minuman yang berjenama jus. Okey, ini pelajar hendaklah menghasilkan ilustrasi pembungkusan untuk minuman dalam bentuk cecair yang berjenama jus. Okey, untuk kertas A. Kertas pertama, membuat satu lakaran rupa bentuk subjek utama. Okey, membuat lakaran subjek utama iaitu buah rambutan lah. Yang ini hendaklah detail, ada tone, ada jalinan dan sebagainya. Okey, untuk B, membuat 4 lakaran thumbnail untuk olahan ilustrasi buah rambutan. Yang ini secara ringkas saja, cuma kita nak lihat rupa bentuk tersebut. Kemudian bahagian C, membuat satu lukisan pembungkusan berdasarkan satu pilihan olahan ilustrasi subjek utama dalam lakaran B di atas. Okey, cuba kita lihat subjek. Ini adalah subjek utama kita iaitu buah rambutan. Okey, pelajar kemungkinan akan diberi gambar buah rambutan dan pelajar akan menghasilkan lakaran berdasarkan kehendak soalan. Ini adalah untuk kertas yang pertama, pelajar hendaklah menghasilkan lakaran subjek utama secara realistik. Seperti memasukkan tone, jalinan dan sebagainya. Untuk lakaran ini, ianya menggunakan media pensel warna. Namun begitu, pelajar boleh menggunakan pelbagai media untuk menghasilkan subjek utama
secara realistik. Untuk kertas yang kedua, pelajar hendaklah menghasilkan 4 olahan ilustrasi buah rambutan untuk dijadikan ilustrasi pada pembungkusan pelajar. Okey, di sini pelajar boleh menghasilkan secara ringkas, tak perlu warna kan. Cuma di sini kita nak lihat tentang idea ataupun olahan pelajar. Untuk kertas yang ketiga, pelajar hendaklah menghasilkan lakaran bentuk pembungkusan dengan sempurna. Okey, jika pelajar lihat di hadapan, ianya dalam bentuk kotak 4 segi. Namun begitu, pelajar boleh mempelbagaikan bentuk seperti bentuk silinder, bulatan dan sebagainya. Dalam setiap pembungkusan, pelajar hendaklah menghasilkan ilustrasi, iaitu pelajar akan menghasilkan atau melukis ilustrasi berdasarkan kertas yang kedua tadi. Pelajar pilih satu sahaja untuk hasilkan pada pembungkusan ini. Kemudian pelajar akan menghasilkan jenama jus dan lain-lain elemen yang perlu ada pada sesuatu pembungkusan. Baiklah, sekarang kita akan lihat apakah tugasan pelajar untuk hari ini. Inilah. Okey. Tugasannya ialah anda dibekalkan dengan 3 helai kertas lukisan. Kertas lukisan pertama hendaklah digunakan untuk menjawab soalan A dan kertas lukisan kedua digunakan untuk menjawab soalan B dan kertas lukisan ketiga digunakan untuk menjawab soalan C. Berdasarkan gambar buah durian Belanda di bawah, anda dikehendaki meneliti rupa bentuk buah durian Belanda tersebut. Buat olahan rupa bentuk buah durian Belanda tersebut untuk dijadikan ilustrasi pembungkusan jam durian Belanda yang berjenama jam terbaik. Ini jenama dia, jam terbaik. Okey, ini pelajar hendaklah membuat pembungkusan untuk jam. Jam ni dia selalunya dalam bentuk cecair yang pekat lah. Okey, untuk kertas A, membuat satu lakaran rupa bentuk subjek utama. B, membuat 4 lakaran kenet ataupun thumbnail untuk olahan ilustrasi buah durian Belanda. C, membuat satu lukisan pembungkusan berdasarkan satu pilihan olahan ilustrasi subjek utama dalam lakaran B di atas. Okey, ini untuk tugasan pelajar. Okey, mari kita lihat apakah subjek utama tersebut. Ini adalah gambar subjek utama kita, iaitu buah durian Belanda. Okey. Jadi pelajar untuk kertas yang pertama, pelajar hendaklah menghasilkan lakaran secara realistik. Okey, pelajar boleh masukkan jalinan, tone dan sebagainya, dan juga pelajar boleh menggunakan pelbagai media seperti pensel warna, pensel dan sebagainya. Untuk yang kertas kedua, pelajar hendaklah menghasilkan 4 olahan secara ringkas buah durian Belanda tersebut. Dan kertas yang ketiga, pelajar hendaklah menghasilkan reka bentuk pembungkusan bersama dengan ilustrasi buah durian Belanda dan juga tipografi iaitu yang berkaitan dengan jam yang berjenama jam terbaik. Sekian, terima kasih. Bertemu kembali kita dalam video-video yang akan datang.